والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Tak rasa apa dia. Kipas angin tak rasa apa pun. Kipas angin tak lagu lain. Kita panah dengung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Seluruh satu juga. Kita sambung kembali bacaan tafsir Nurul Ihsan karangan Sayyidi Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullah ta'ala pada ayat yang keempat bagi surah Al-Baqarah. Kita ulang balik. Walladzina yu'minuna, dan segala mereka yang beriman, bima unzila ilaik, dengan barang yang diturun kepada engkau daripada Quran, wama unzila min qablik, dan barang yang diturun daripada dahulu engkau daripada Taurah dan Injil dan lainnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin sekaliannya. Di dalam ini Allah Ta'ala masih lagi kita dalam perbincangan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu antara sifat mereka, mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, bima unzila ilaik. Di sini digunakan dengan lafaz unzil, bima unzila ay nazzala al-mustaqbal manzilat al-madi, ditahqiqi al-wuqu', kata ulama. Ini unzil maknanya yang diturunkan kepada engkau. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni masih diturunkan, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manzilata al-madi, seolah-olah benda tu dah diturunkan sebelum ni. Sedang ayat Quran masih diturunkan pada ketika disebutkan ayat ini. Bukan turun semua lagi, tak habis lagi Quran pada waktu disebutkan ayat bima unzila ilaik. Tetapi disebut oleh Allah dengan lafaz mustaqbal. Mustaqbal ni bima unzil, maksudnya dengan apa yang sedang diturunkan kepadamu ni, dengan lafaz apa? Dengan lafaz madi. Unzila maksudnya dengan lafaz yang telah diturunkan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahawa telah berlaku perkara tersebut. Contoh macam kita sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang menyebut la ilaha illallah maka dia telah masuk syurga. Guna perkataan dakhala. Dakhala fi'il madhi. Fi'il madhi maknanya yang telah berlalu. Jadi perbuatan ni dia ada tiga dalam bahasa Arab yang kita mengaji. Dia ada fi'il mudhari', dia ada fi'il madhi, dengan ada fi'il amar. Fi'il mudhari' yakni perbuatan yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Fi'il mudhari' ni. Fi'il madhi maknanya perbuatan yang telah berlaku. Fi'il amar maknanya perbuatan yang disebutkan untuk berlakunya perbuatan tersebut setelah disebutkan perbuatan itu. Contoh kita kata Iqra. Iqra maknanya apa dia? Disuruh melakukan perbuatan membaca. Bacalah maksudnya. Bila disuruh tu, setelah perbuatan tadi disebut. Bila sebut Iqra, selepas disebut baru baca. Uktub. Kalau orang tulis kata tulislah. Bila nak suruh tulis tu, waktu tengah sebut tu kada, selepas disebut tadi oleh seseorang, maka barulah orang tadi yang mendengar arahan tadi tulis.
Maksud perbuatan fi'il amar ni adalah setelah daripada perbuatan tadi disebut. Jadi dalam ini disebut bima unzila ilaik, dengan barang yang diturun kepada engkau daripada Quran. Quran sedang turun lagi. Quran masih sedang diturunkan pada ketika disebutkan ayat ini. Tetapi disebutkan dalam bentuk madhi. Untuk apa? Untuk tahaqquq al-wuqu'. Maksudnya berlaku sungguh perkara tadi. Macam hadis yang kita baca tadi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Atau dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk syurga. Masuk syurga ni masuk bila? Masuk nanti. Tapi dah disebut dalam ayat tu dakhala al-jannah, telah masuk syurga. Maknanya apa dia? Maknanya tahaqquq al-wuqu'. Maksudnya dah sungguh berlaku. Jadi Allah Ta'ala gunakan, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi dengan fi'il madhi, seolah-olah dia telah masuk. Sedangkan yang masuk tadi akan berlaku, akan datang lepas kita mati nanti. Jadi siapa yang menyebut la ilaha illallah ketika nak mati, maka dia telah masuk syurga, seolah-olah dia telah masuk syurga pada waktu tersebut. Untuk menunjukkan bahawa berlaku perbuatan tadi dengan sungguh. Itu maksudnya. Wa ma unzila min qablik. Dan barang yang diturun daripada dahulu engkau daripada Taurat dan Injil dan lainnya. Jadi orang-orang yang beriman ni siapa? Orang yang bertakwa. Bukan hanya mereka beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mereka beriman dengan apa yang datang daripada nabi yang terdahulu. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, nabi-nabi yang terdahulu semuanya mereka percaya dan beriman dengan mereka. Jadi ini bercanggah dengan kelompok Bani Israel dan juga Kristian dan semuanya. Karena mereka hanya beriman dengan sebahagian Nabi, tidak beriman dengan Nabi yang lain. Dia kata kami beriman dengan Nabi Isa, kami beriman dengan Nabi Musa, cuma Nabi Muhammad je kami tak percaya. Tak jadi. Tak dikira beriman terus. Kira habis terus iman. Tak ada apa. Ya, matematik dalam ilmu tauhid ni, dalam bab beriman dengan Nabi ni, dia bukan 25 tolak 1, 24. Dia bukan kaedah dia macam tu. Dia 25 tolak 1, kosong. Boleh? Kita mengaji matematik, 25 tolak 1, 24 lah. Nah, jadi kalau 25 Nabi, yang kita percaya 24, tolak seorang je. Dikira percaya dengan semua? Tak, dikira tak percaya semua terus. Itu maksud 25 tolak 1, kosong. Bukan 25 tolak 1, 24. Boleh? Dia tak percaya dengan seorang Nabi, dikira tak percaya dengan semua Nabi. Sebab tu hati-hati ketika mana kita bicara tentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada Nabi yang kita tak kenal. Ada Nabi yang kita tak pernah dengar nama dia. Nabi-Nabi Bani Israel yang banyak. Nabi ada 124,000 kata sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, kata bilangan Nabi Allah Ta'ala ni ada 124,000 orang Nabi. Ada nama Nabi Daniel, ada nama Nabi Samuel, ada nama Nabi Sam'un, ataupun dalam bahasa orang putih dia panggil Simon. Macam-macam nama yang macam-macam. Jadi ada nama Nabi, ada satu nama Nabi Uzair radhiyallahu anhu, kita ma'ruf, kita tahu. Nabi Daniel alaihi salam maqamnya di Nahrus Sus, di Sungai Sus dekat dengan Maghribi. Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu waktu ketika mana menawan kota Sus dengan tentera muslimin, dibuka perbendaharaan dalam simpanan Raja Sus pada ketika tersebut. Ada satu katil dalam tempat simpanan tu, dan di atas katil itu ada orang. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, juga disebutkan oleh Syekh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam Hayat Hayawan Kubra. Ada sebut cerita ni. Cerita berkenaan Nabi Allah Daniel alaihi salam duduk di atas katil yang dia wafat dah ratusan, ribuan tahun. Kemudian disimpan jenazah dia oleh kerajaan tersebut.
Jenazah dia masih ada di atas katil tu. Duduk atas katil tu. Dan kata Nabi Allah, kata Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi ni, dia kata, nampak hidung Nabi Daniel ni panjang hidung dia. Allah Alam, panjang tu maksud dia apa dia? Mungkin hidung dia mancung, besar semua kan. Dan ditanya kepada kaum negeri tersebut, ni siapa ni yang kamu letak atas apa ni, atas katil ni? Ini siapa? Maka dia kata, ni Nabi Daniel alaihi salam. Kenapa tak dikebumikan Nabi Daniel? Dia kata, kami kalau hujan tak turun, kami akan bawa keluar. Kalau kemarau panjang, hujan tak turun, kami akan angkat katil ni, letak dekat dengan kawasan lapang, hujan turun terus. Ini berkat Nabi Allah Daniel AS. Nah. Tapi dia pun nak ambil berkat, tapi dia pun buat tak ada adab pula dengan Nabi Daniel. Patutnya kena makamkan Nabi Daniel AS. Nah. Di Madinah Al-Munawwarah, orang Madinah, tuan-tuan perasan, di atas Qubbah Al-Khadra, Qubbah hijau tu, kan? Dia ada macam benda di atas kubah. Kalau pasang kita duduk kat luar, kita nampak ada benda di atas kubah tu. Ada orang pergi cerita, kata tu dulu ada orang nak pancok kubah dia kata, pergi naik atas tu, kena panah peti, lekat atas tu. Weh, kok mana kan? Kemah dia lagi lah boleh duduk lekat atas tu kan. Bukan lekat tu. Yang tu dipanggil kuwah. Kuwah ni pada lubang. Lubang tu dibuka oleh ahli Madinah pada satu ketika dulu. Saya ada kitab yang cerita khusus berkenaan perkara tersebut, ada dalam rumah. Kitab cerita berkenaan dengan sejarah Masjid Nabawi saja. Dan diceritakan dalam kitab tersebut, ada gambar dia sekali, bahawa ada lubang yang menyambung di antara Qubbah dengan maqam Nabi SAW. Ada dua lubang. Lubang pertama, lubang atas sekali tu. Kita kalau duduk kat luar, nampak duduk kat atas. Kalau pasang kan, nampak dia macam timbul sikit. Lubang tu. Ada orang pergi kata, yang tu ada orang naik atas maqam, kena panah peti, lekat atas tu. Tak, bukan lekat atas tu. Terus dia pada maqam kat atas tu. Dia atas daripada Nabi lagi. Patutnya kena panah-panah tu, hancur terus lagi elok kan. Ni tak pergi lekat atas tu. Kira dia duduk atas Nabi. Mana boleh. Jadi saya bawa guru guru kami yang mulia, Syekh Habib Omar bin Habib Zain Sumait, hafizahullah. Habib Omar bin Habib Zain, saya bawa dia berjalan depan tu, saya tanya kepada Syekh, kami dengar kata Habib, kami dengar kata ni ada orang kena panah peti dan kemudian lekat atas tu, betul ke? Dia kata, kami duduk Madinah pun tak pernah dengar cerita tu, kata. Macam mana hampa boleh dengar cerita tu? Dia pun tergelak kan dengar. Jadi dalam kitab tu diceritakan, kata di atas kubah tersebut, kubah Nabi SAW, ada lubang tu. Lubang tu apa dilakukan oleh ahli Madinah? Ahli Madinah kalau hujan tak turun, kalau kemarau panjang, mereka akan buka lubang tu. Dia pakai lupa buka atas sekali. Dia buka satu saja, kebiasaannya hujan akan turun. Buka tu saja hujan turun. Kenapa? Karena buka ni seolah-olah memberi isyarat kepada langit, wahai langit, ini Rasulullah dah bagi isyarat. Buka. Jadi langit akan turunkan hujan. Ya Allah Ta'ala lah turunkan hujan. Tapi ini diisyarat kepada langit agar turunkan hujan. Jadi langit akan jadi segan dengan Nabi Allah Sayyidina Rasulullah SAW, maka hujan akan turun. Ini sebut dalam kitab. Dan kalau tak turun juga hujan, kalau buka tu pun tak turun juga, maka dibuka yang kedua, dalam. Dia ada dua. Kubah Nabi ni dalam pun ada lagi. Kita nampak kat atas je hijau tu, dalam ada lagi kubah. Kubah kecil ada lagi dalam. Jadi dalam kubah kecil tu pula ada lagi satu lubang. Dibuka lubang ni, kata para ulama, bukan setakat tak turun, confirm turun hujan. Memang akan turun hujan. Kenapa? Karena langit malu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali. Dilakukan istighasah ataupun minta pertolongan. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi dan juga para mukminin yang berada di Madinah Al-Munawwarah, dan waktu itu ada ramai para ulama, para salihin, dan mereka tidak mengatakan ini syirik, ini benda yang salah, ini benda yang khurafat dan sebagainya. Tak ada seorang pun kata macam tu. Baik, sebahagian kaum menggunakan sedemikian, tapi mereka kurang adab dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, seperti mereka lakukan kepada Nabi Allah Daniel alaihi salam. Dia letak atas maqam, atas katil, kemudian tidak dikebumikan, dan jenazah para nabi kekal, elok, dan tidak hancur. Maka diletak kata katil. Jadi kalau hujan tak turun, mereka akan bawa katil itu
tepi, letak dekat tengah-tengah padang, hujan akan turun pada ketika itu juga. Nah, berkat Nabi Allah Daniel alaihissalam. Jadi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari hantar surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maklum kepada beliau tentang kisah tersebut. Sayyidina Umar pun hantar surat balik bagi tahu, kata kebumikan Nabi Allah Daniel dan dilakukan, ada 13 makam, dikorek 13 kubur dekat tepi sungai tu. Ada 13 kubur dikorek. Kenapa dikorek 13 kubur? Dan Sayyidina Umar arahkan untuk dimakamkan Nabi Daniel dalam salah satu kubur 13 tu. Ya, kemudian ditanam cepat-cepat pada waktu malam agar orang tidak tahu mana satu kubur Nabi Daniel. Takut lagi dia pergi korek balik, pergi angkat balik jenazah tadi, pergi tak balik ke atas kati. Jadi Nabi Sayyidina Umar suruh buat macam tu. Maka bila ditanam dengan salah satu kubur 13 tadi, tak lama lepas tu air sungai naik dan kemudian makam Nabi Allah Daniel alaihissalam tenggelam pada waktu tersebut dan masuk dalam sungai. Dan katanya baru-baru ni sungai tadi kering dan zahir balik 13 makam tadi. Dan salah satunya adalah makam Nabi Allah Daniel alaihissalam. Jadi ada kan orang zaman lah kan buh nama anak dia Daniel apa semua dia, nama Nabi lah tu. Tak tahu. Tapi orang Pedu buh nama Daniel, nampak macam orang Kuala Lumpur kan. Tapi duduk ke belah Tomplu ya. Cara nama tu nampak macam ni macam orang Kuala Lumpur ni. Tengok cakap Pedu dulu. Lah, nama macam orang bandar sangat tengok kan. Cara nama macam dengan moden sangat ni. Baik. Tak apa nama Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada nabi-nabi yang banyak dalam sejarah yang kita tak kenal. Dalam Quran pun Allah Taala sebut, sebahagiannya kami ceritakan kepada kamu, sebahagiannya kami tidak ceritakan. Kami tidak ceritakan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua mereka berkumpul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan Mi'rajkan. Kita tak buat majlis semalam tentang Isra' Mi'raj. Tak apa, nanti kita akan buat. Saya ada karang sebuah kitab berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, baru keluar semalam. Sempena Isra' Mi'raj keluar semalam. Dah cetak selesai dah. InsyaAllah nanti sampai kitab tu di sini, nanti kita akan baca kitab tersebut insyaAllah. Baca balik untuk ingat balik kisah Isra' Mi'raj. Saya tulis dalam bentuk syair. Cerita daripada awal Isra' Mi'raj, Isra' sampailah Nabi Mi'raj dan sampailah diwajibkan kepada kita solat dan sebagainya, sehingga Nabi turun balik ke Makkah Al-Mukarramah. Nanti insya-Allah dalam tempoh seminggu 2 minggu ni akan sampai kitab tersebut. Kita ambil masa untuk kita baca kitab tersebut insya-Allah taala. Sebelum Ramadan. Ramadan nanti kita akan baca kitab Syamil fi Qulasati Syama'il. Cerita berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para guru kami di Mesir biasanya bulan Ramadan akan baca kitab sirah. Digunakan masa Ramadan ini untuk baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada baca Al-Quran, dibacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun ambil sunnah tersebut di Pedu ni, dekat Zawiyah ni kita pun pakat-pakat buat macam tu juga. Bulan Ramadan je kita baca sirah. Kita dengar pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ni tidak mentakzimkan syariat Allah Taala ni? Kerana tak kenal Rasulullah. Kalau kenal Rasulullah betul-betul, insya-Allah dia akan takzimkan syariat. Dia akan muliakan syariat agama Allah Taala. Dia tak akan bermain-main dengan syariat agama Allah Taala. Kerana tak kenal syariat lah menyebabkan mereka main-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Nabi macam mana? Kena baca kitab tentang Nabi lah. Ulama karang kitab tentang Nabi banyak. Syama'il, Qasa'is, Fadail, lagi sirah, Maulid, macam-macam. Bulan Maulid dibaca Maulid. Cerita berkenaan dengan kelahiran Nabi saja. Waktu nak lahir Nabi tu ya, cerita tu semua. Apa yang berlaku sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir, selepas Nabi lahir. Cerita bab lahir saja. Kemudian ada cerita berkenaan dengan sirah. Sirah bermula daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Ini sirah. Qasa'is, cerita benda yang dikhususkan kepada Nabi. Apa benda yang Nabi khusus saja perkara tadi untuk Rasulullah, tidak kepada umat. Dan ada khususiat yang wajib kepada Nabi, yang wajib Nabi lakukan. Contoh seperti solat tahajud. Solat tahajud kita sunat, Nabi wajib. Khususiat kepada Nabi antara lain apa dia? Puasa dahar. Bukan puasa dahar, puasa wisal. Puasa bersambung, tak buka puasa. Hari ni puasa, esok puasa, lusa puasa, tak buka langsung. Lepas 3-4 hari baru buka puasa. Ini puasa ni hanya kepada Nabi saja. Umat tak boleh. Haram kita puasa macam tu. Nabi boleh, kerana Nabi diberi makan dan minum oleh Allah.
Sahabat ada yang minta kepada Nabi nak puasa macam tu, Nabi kata tak boleh. Kamu bukan macam aku, kata Nabi. Ha. Jadi Nabi tak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lepas 3 hari baru makan. Lepas 4 hari baru makan. Ini puasa wisal dipanggil. Puasa wisal haram kepada kita, harus kepada Nabi SAW. Boleh kepada Nabi. Nabi boleh kahwin lebih daripada 4. Apa lagi? Macam-macam. Nabi boleh berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram. Boleh duduk dalam satu bilik dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa? Karena Nabi terselamat daripada syahwat. Dan Nabi akan ternafi daripada mengikuti nafsu pada ketika sebut. Kerana Nabi maksum. Tapi Nabi tak pernah lakukan yang itu. Walaupun boleh, tapi Nabi tak buat. Itu kalau baca Qasa'is, kita akan dapati banyak perkara yang akan menyebabkan kita jadi ta'zim kepada Nabi SAW. Sebab tu kata ulama, wajib baca Qasa'is zaman dah. Kerana ramai orang tak kenal Nabi. Ramai orang tak kenal Nabi. Kalau kita baca, kita akan rasa Masya Allah, tabarakallah. Ini memang Nabi Allah Ta'ala. Nabi boleh jumpa anak dara tepi jalan. Nabi kata, saya nak dia jadi isteri saya balik. Dan wajib dia ikut Nabi SAW. Tapi Nabi pernah buat? Nabi tak pernah buat. Tapi boleh kepada Nabi. Dan Nabi boleh kalau tengok isteri orang dan Nabi kata, saya nak isteri kamu ni jadi isteri saya. Wajib suami tadi ceraikan isteri dia dan serahkan kepada Nabi SAW selepas iddah dan bagi kepada Nabi SAW. Tapi Nabi pernah buat? Nabi tak pernah buat. Kalau kita tengok boleh dapat tu, kita buat apa? Dia nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata ni Nabi Allah Ta'ala. Walaupun boleh kepada Nabi untuk buat benda tadi, Nabi buat, Nabi tak buat. Itu kena baca Qasa'is. Nanti insya-Allah ada rezeki kita baca Qasa'is. Saya dalam kitab sirah yang saya karang, ada saya karang kitab sirah juga. Kitab tu besar, 1000 bait. 1000 rangkap syair saya karang dalam bentuk bahasa Melayu. Jawahir Lu'lu'iyah fi sirati khairil bariyah, atau fi alfiyatis sirah. Cerita berkenaan dengan sirah Nabi daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Saya karang tu waktu kuarantin di Kuala Lumpur sebelum balik ke Pedu 7 bulan lepas. 10 hari saya karang. 1 hari 100 bait. Saya karang 10 hari siap 1000 bait. Tak cetak lagi. InsyaAllah akan cetak nanti. Tu kitab tu besar. Lebih kurang 400 helai. Lebih kurang 400 muka surat. Tu saya karang dalam masa 10 hari. InsyaAllah nanti akan dibaca kitab tu. Tapi bila tak tahu lah. Kitab tu tak keluar lagi. Dah siap dah. Cuma tak dicetak lagi. Bila cetak nanti insyaAllah kita akan baca. Bagi orang Pedu ni kena kenal betul dengan Nabi SAW. Maksudnya jadi macam orang panggil apa? Mi'yar dah. Masuk ke sempadan Pedu ni, ni orang kenal Nabi. Bila orang kenal Nabi ni, dia tak buatlah benda ikut suka dia. Tak itu. Dia akan kasihlah dengan umat Nabi Muhammad ni. Dan kemudian dia akan kasihlah dengan ilmu dan ahlinya dan juga dengan apa yang berkait dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sirah. Sirah cerita daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Yang ketiga, kitab Syama'il. Syama'il cerita bab apa? Cerita bab kehidupan Nabi sahaja. Kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita berkenaan dengan sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rupa dia macam mana, mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, pergerakan Nabi macam mana, jalan Nabi macam mana, Nabi suka makan apa, Nabi pakai baju macam mana, baju apa yang Nabi suka pakai, warna apa yang Nabi suka, buah apa Nabi makan, makanan apa yang pernah Nabi makan, semua akan dicerita dalam Syamil. Dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca insya-Allah taala. Lepas tu semalam yang baru ni saya karang juga berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Cuma tak sempat untuk kita nak keluarkan kitab tu, keluar semalam. Kitab dah dilancarkan semalam. Dan nanti insya-Allah sampai di sini ada rezeki peluang kita baca kitab tersebut. Saya tulis dalam bentuk syair. Dan dia boleh dinasyidkan. Dengan dibaca dengan bacaan seperti Burdah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Baik. Tadi cerita berkenaan dengan nabi-nabi kan. Saya katakan disebut ini wa ma unzila min qablik. Percaya dengan semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan dengan apa yang diturunkan kepada para nabi yang sebelumnya. Jadi saya sebut tadi ni tak dikira beriman kalau kita tolak seorang daripada nabi tersebut. Lepas tu kalau kita tak kenal mana-mana nabi yang kita baca dalam kitab dan sebagainya, yang kita dengar daripada orang, kalau kita tak pasti ini nabi ke tidak, maka kita sebut macam mana? Kita kata
Kalau dia Nabi, saya beriman dengan dia. Kalau dia bukan Nabi, maka saya tak beriman dengannya. Sebut macam tu. Imam Bajuri rahimahullah ajak kita sebut macam tu. Untuk menyelamatkan kita daripada menidakkan seorang Nabi daripada Nabi Allah. Takut kita terkeluarkan seorang Nabi daripada Nabi-Nabi Allah. Contohnya saya sebut benda ni. Gua Temuk Buddha. Noh, hak yang mereka duk buat patung Buddha tu kan. Patung Buddha hak mereka duk sembah tu. Dalam riwayat, dia ceritakan bahawa dia lebih awal daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih awal lagi daripada tu. Dan dia lebih awal daripada Nabi Allah Isa alaihi salam dalam riwayat. Nah, mungkin dia lebih awal daripada Nabi Isa lagi. Dan tidak mustahil zaman sebelum Nabi Isa ada nabi lain pada ketika sebut selain daripada para nabi pada waktu tu. Mungkin ada nabi lain. Nabi Isa, Nabi Musa ni bukan sekat nabi, dia rasul. Mereka ni rasul. Tapi mungkin ada nabi lain yang diutus kepada kaum yang tertentu. Dan kalau dibaca dalam sirah Gautama Buddha ni, ya, kalau dilihat pada sirah kehidupan dia, dilihat pada 8 lapis mulia dia punya ajaran dan sebagainya, dibawa oleh ajaran Buddha lah. Nah, kita tengok ada ajaran-ajaran yang baik dalam tu. Cerita suruh buat baik dekat orang, suruh berakhlak mulia, kaza, sebut satu-satu. Baik, ajaran macam ni tidak dibawa melainkan daripada seorang nabi. Tetapi mungkin disebabkan kerana berlakunya perubahan dan kemudian umat dia terlalu kasih sangat dengan Nabi ni, maka mereka menyembah Nabi tersebut. Dia jadi Tuhan pada waktu itu. Mereka buat patung, sembah dia. Baik, kalau orang tanya dekat kita, baik, tak apalah. Kalau kita kata, saya tak pasti, Ustaz, betul ke tak dia Nabi ke tidak. Baik, kalau tak pasti dia Nabi ke tidak, kita nak sebut macam mana? Kalau dia Nabi, saya beriman dengan dia. Kalau dia bukan Nabi, saya tidak beriman dengan dia. Selesai. Faham macam tu lah? Jadi kalau kata beriman, maksudnya beriman dengan Nabi Allah tu, bukan duk pergi tengok patung dia tu. Beriman dengan Nabi tu. Kata dia Nabi Allah Ta'ala. Tapi yang dilakukan oleh mereka ni salah lah. Dan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana menyembah selain daripada Allah. Cuma kita kata Nabi tu, Gautama Buddha tu, adakah dia Nabi ke tidak? Kita kata Allahu A'lam. Kalau dia Nabi, saya beriman. Kalau dia bukan Nabi, maka saya tidak beriman. Selamat kita di akhirat nanti. Sebab kalau dia Nabi sungguh, di akhirat nanti tak tengok, dia Nabi Allah Ta'ala, maka kita kata saya dah selamat dah. Kawan-kawannya saya juga mengatakan bahawa kamu Nabi. Tengok-tengok nanti di akhirat dia bukan Nabi, kita selamat juga. Kenapa? Karena kita dah kata dah, kalau kamu bukan Nabi, saya tak beriman. Dan selesai dah kita dengan urusan tersebut. Masalahnya kalau kita kata, dia bukan Nabi ya. Kata tu macam yakin pula. Yang ni masalah. Takut nanti di akhirat tengok-tengok dia Nabi, maka nanti dia akan temu dengan kita, kata, bukan kamu kan dulu yang nafikan aku ni Nabi ke tidak? Kan masalah nanti. Sebab tu lebih baiknya seperti mana yang diajarkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, pegang dengan yang saya sebutkan tadi. Kalau dia Nabi, maka saya beriman dengannya. Kalau dia bukan Nabi, maka saya tidak beriman dengannya. Maka itu akan menyelamatkan iman kita insya-Allah taala. Jadi beriman dengan mereka semua di kalangan para anbiya alaihimussalatu wassalam yang kita kenal dan tidak kita kenal, ini adalah tandanya iman seseorang tersebut dan tandanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin sekaliannya. Yakni wa bil akhirati hum ya'lamun, disebut itu. Yuqinun bermakna ya'lamun, yakni mereka mengetahuinya. Yang mereka meyakininya. Itu iman ini, kata ulama, dihasilkan dengan 2 jalan. Iman terhasil dengan 2 jalan. Yang pertama dengan jalan al-bahthu wa ta'ammul. Cara kita mencari. Seperti kita mencari ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat alam. Dan juga tafakkur, kita berfikir. Yang kedua dengan cara iman, ada cara mendapatkan iman, iaitu dengan khabaru Rasul. Iaitu dengan dikhabarkan oleh para Rasul, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini 2 jalan yang disebutkan oleh sebahagian para ulama untuk menghasilkan iman. Dan Al-Imam Abu Laith rahimahullahu ta'ala menyebut dalam tafsirnya, dia kata bila sebut wabil akhirati hum yuqinun, daripada perkataan yakin. Yakin ni kata dia ada 3 jenis.
Dia kata yaqinun ayan, yang pertama yaqinun ayan, maksudnya yakin yang kita nampak dengan mata kita, mata kepala kita. Yang kedua yaqinud dilalah, yakin dengan tanda. Yang ketiga yaqinu khabar, yakin dengan khabar. Yaqinu ayan ni macam kita tengok sesuatu lah, nampak depan mata kita, benda tu ada. Terdengar pasal harimau, kemudian kita tengok sungguh harimau tu di zoo, nampak depan mata kita. Maka dipanggil yaqinun ayan, kata adanya harimau. Yaqinu dilalah, apa dia? Contoh kita nampak asap daripada jauh, kita kata ada api kat situ. Asap tadi menunjukkan kepada adanya api. Kita tak nampak api, kita nampak asapnya. Tapi kita yakin dengan sebab adanya tanda asap tadi menunjukkan kata adanya api di tempat tersebut. Dipanggil yaqinu ad-dilalah atau ad-dalalah atau dulalah. Boleh baca tiga. Dilalah boleh, dilalah boleh, dulalah pun boleh. Yaqinu khabar. Yaqinu khabar macam mana? Contohnya seperti mana seorang tadi memaklumkan kepada kita dengan sesuatu, bahawa ada di negeri ini ada satu tempat namanya Tokyo contohnya. Tokyo duduk di mana? Di Jepun. Kita tak nak sampai, tapi orang duk cerita kita pasal Tokyo. Dan ada orang pernah sampai ke Tokyo. Kita pun percaya dengan perkara tersebut, maka dipanggil yaqinu khabar. Kata adanya negeri Tokyo. Itu maksudnya. Jadi yakin ni ada tiga keyakinan ni. Kita ni berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan akhirat ni. Wabil akhiratihum yuqinun. Dengan akhirat ini mereka meyakininya. Baik yakin mana satu ni? Yaqinu ayan, kita nampak ada akhirat, kita tak nampak lagi. Kita tak pernah pergi ke akhirat. Yaqinu dalalah, ada tanda tak kepada wujudnya akhirat? Ada tanda. Ni yakin yang kedua ni ada pada akhirat. Yang kita yakin dengan adanya akhirat, dengan ada tanda-tandanya. Yang telah ditunjukkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yaqinu al-khabar, yakni kita percaya dengan khabar yang disampaikan oleh baginda Nabi bahawa adanya akhirat. Maka kita percaya. Jadi orang beriman ni orang yang percaya dengan adanya akhirat. Maknanya apa dia? Mereka akan melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kerana mereka tahu mereka akan hidup balik. Beza dengan sebahagian agama yang sebahagian yang mereka berpegang bahawa tidak ada lagi kebangkitan di akhirat nanti, maka buat apa kita nak buat teruk-teruk? Guna sungguh-sungguh waktu yang ada ni, kerana nanti kita mati, habislah, tak ada apa dah. Kita jadi tanah, kemudian selesai. Mereka kata gitu. Maka kata mereka, tak perlu kita nak bersusah payah. Gunakan, enjoy sesungguh-sungguhnya, kerana nanti kita akan hancur dan kita akan selesai. Dunia ni sekali saja. Gitu. Lepas tu tak ada lah, kata mereka. Sebahagian lagi agama pula kata, kita akan hidup balik, tapi dalam rupa yang lain. Kalau kamu baik, kamu jadi orang. Kalau kamu jahat, kamu jadi binatang. Silap-silap jadi babi, dia kata. Pasal nak cerita Cina, kalau kita tengok, dia kata kita bertemu di kehidupan yang akan datang. Kenapa dia berpegang macam tu? Karena mereka tidak percaya dengan kebangkitan di akhirat. Mereka hanya percaya bahawa ada kebangkitan waktu ketika di dunia ni saja. Kamu mati, kalau baik, kamu jadi orang balik di kehidupan yang akan datang. Kemudian 20 tahun lagi, 100 tahun lagi, kamu akan lahir balik. Tapi sebagai orang lain. Yang waktu tu mungkin rupa dia lain. Dalam badan orang lain. Ni gila orang main. Faham? Dia dipanggil tanasuh al-arwah. Dipanggil. Dan ni orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Maksudnya ruh kita boleh masuk dalam ruh orang lain. Ruh orang lain. Dalam jasad orang lain. Dan kita jadi orang tu. Ni yang jadi pahaman pelik-pelik lah ni. Saya ni lelaki, tapi jiwa saya perempuan. Gila babi ke apa? Ni jenis ni. Saya ni laki sebenarnya, tapi dalam badan saya ni ada ruh perempuan. Tu yang saya jadi pondan bodoh ni. Tu jadi gitu. Kenapa jadi macam tu? Kerana pegang dengan falsafah ni. Kadang-kadang ada yang sebahagian yang berpegang dengan falsafah ni, dia baca, kalau dia nak bagi menang pandangan dia, dia nak ikut nafsu dia. Tapi dia kona merata lah kali dia kena ke dia. Dia nak kata-kata dia betul. Bukan saya nak macam ni, kata dia. Saya bukan nak jadi macam ni. Tapi dah jiwa perempuan tu ada dalam diri saya. Bukan jiwa perempuan sebenarnya. Masalah didikan sebenarnya. Sebab tu anak, kadang-kadang ya, ada orang yang dia sifat dia lembut. Biasa. Lepas tu mak ayah yang kena perhati benda tersebut.
Kan semua anak kita sama. Ada anak kita yang mungkin jadi lembut sikit. Kenapa? Kerana suasana. Dia duduk dengan kakak dia. Kakak 5 orang. Jantan seorang dia. Lepas tu duk layan dia, kakak dia semua. Elok. Pakai duk make up dia. Make up seorang sikit. Buh lipstick. Buh maskara. Lepas tu rambut sikat bagi lawa lah kali. Budak tu jadi macam mana? Dah duduk dengan suasana tu. Maka akhirnya dia pun jadi macam mai jiwa dia pada waktu tersebut. Kerana dengan didikan. Lepas tu kita yang kena perhati elok-elok. Jangan layan macam tu. Lepas tu Nabi SAW suruh kepada anak-anak perempuan kita beli anak patung. Hadiah kepada mereka anak patung. Untuk biasakan mereka jadi bersifat keibuan. Boleh bagi dia patung. Patung tadi kalau duduk dalam rumah tidak akan menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Malaikat rahmat akan masuk juga. Kenapa? Kerana patung ni dimain oleh budak-budak tadi. Kalau mak budak tak boleh lah. Itu dah mak budak dah beli patung apa lagi. Ni patung untuk budak-budak nak main. Kalau anak lelaki beli apa ni senapang kan. Senapang mainan lah, senapang betul ya, tembak pak dia pula kan. Senapang mainan. Dia kalau dia minat pedang, beli pedang bagi dia main. Bagi dia kahak sikit. Kan? Masuk silat. Masuk seni pertahanan diri. Bagi nampak dia tu lelaki. Ni tidak duk bagi nampak dia lembut. Sonok pula tengok kalau anak main masak-masak dengan orang perempuan bersama. Oh bagusnya main masak-masak. Masak-masak tak apa. Takut lepas tu jadi chef tak apa lah. Takut jadi ikut lain lepas tu. Kita kena perhati betul-betul dengan sifat tersebut. Atau kalau buka dalam kitab para ulama, saya ada tulis kitab, ada terjemah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ramli rahimahullah. Berkenaan dengan pendidikan anak-anak. Kata anak lelaki kalau balik ke rumah mengadu dekat ni dalam cerita pendidikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ramli rahimahullahu taala dalam kitabnya Simtul Aqiyan, syarah kepada Riyadatu As-Sibyan, kitab Riyadatu As-Sibyan. Bab latihan kepada anak-anak kecil, anak-anak kita. Dia kata kalau anak lelaki balik ke rumah mengadu dekat mak ayah dia, kata dia dipukul oleh guru ataupun dia dibuat oleh ayah kepada kawan dia. Kok dia berkelahi dengan kawan dia, lepas tu pak dia tak main lagi, pak kawan dia main dulu. Main kata hang lu buat anak aku noh, pak jentik telinga dia. Jangan mengadu dekat ayah. Jangan sekali balik dia pergi mengadu kat ayah pula. Ayah tadi pak dia jentik telinga saya. Ataupun pak balik-balik rumah habaq kat pak, kata pak cikgu kat sekolah tibai saya. Jangan duk abang macam tu. Kita kalau anak main mengadu macam tu, kata Imam Ramli sebut ni. Ajak kat anak kita tadi, kata anak lelaki bukan suka menangis. Anak lelaki tahan tangisan dia. Tahan sabar. Kemudian fikir dulu kenapa kamu kena jadi macam tu. Kenapa guru buat kamu macam tu. Kenapa cikgu tibai kamu. Kenapa ayah kawan tadi pergi jentik dengan kamu. Kerana kamu buat dia anak dia. Kerana kamu tak buat kerja sekolah. Kerana kamu tak gini. Macam tu dia ajak. Ni kita tak. Sekarang ni tak. Terbalik kita. Anak kita balik cerita. Tak ada kita apa. Tapi support tok guru tu. Support ustaz kat sekolah. Kenapa jadi macam tu? Kerana tidak ada didikan dalam umat ini. Dengan didikan yang dibawa oleh salafus soleh. Para ulama yang terdahulu. Menyebabkan rosak habis semua. Anak pun rosak. Mak pun rosak. Pak pun rosak sekali. Percaya dengan anak lebih daripada tok guru dia lagi. Takkanlah cikgu ni tiba-tiba saja nak pergi tibai anak kita. Anak orang lain tak bawa kerja sekolah, anak kita kena tibai. Tiba. Dia geram tengok anak budak ni tak bawa kerja sekolah. Dia kata, aku geram budak ni tak bawa kerja sekolah. Pak, tibai anak kita duduk sebelah. Gitu. Miring lah cikgu tu kalau gitu. Tak ada guru yang akan melakukan sesuatu kepada muridnya tersebut. Melainkan kalau dia melakukan kesalahan. Cuma ya memang dalam mazhab kita Syafi'i, diberikan syarat untuk memukul anak di tempat pengajian perlu mendapatkan izin daripada ibu dan ayah. Kena dapat izin. Tak boleh pukul ikut suka. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Disebut oleh Al-Imam Imbabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya bahawa diperlukan izin daripada ibu ayah. Maksudnya kalau kita buat ma'had, kita buat tempat pengajian, sekolah dan sebagainya, kena ada borang khas yang dibuat untuk mak ayah sains. Dibenarkan kata anaknya dipukul. Dipukul dengan pukulan ajar. Bukan pukul sampai budak tu memang puih. Tak dipukul untuk ajar budak tersebut. Boleh ke tidak boleh? Boleh, tapi dengan izin daripada mak ayah. Mak ayah kata boleh, saya izinkan untuk anak saya ini
diberikan didikan dengan cara rotan contohnya. Tapi dengan sifat yang telah disebutkan oleh para ulama, jangan dipukul di muka, tak boleh pukul muka, haram pukul muka. Lepas tu para guru kena ingat sungguh-sungguh. Para guru di sekolah, guru disiplin dan sebagainya, jangan pukul muka anak-anak murid kita. Jangan pukul muka, haram hukum dia. Kita geram kat anak murid, dia buat salah, dia fly, naik, lompat pagar, keluar pergi ke pekan, main game, tengok wayang dan sebagainya, kantoi dengan kita. Kita nak buat macam mana? Sepok muka dia, dah haram hukum dia sepok muka. Muka tempat yang mulia, tidak boleh disentuh. Islam tidak benarkan macam tu. Pukul macam mana? Pukul tapak tangan dengan rotan. Nah, di tempat yang bukan sensitif. Nah, bukan di bahagian dada, tumbuk, kena dada pula, jantung dia dan sebagainya. Jangan di tempat-tempat yang bahaya, seperti kemaluan dia, di tempat-tempat yang boleh menyebabkan kematian, di tengkuk dan sebagainya. Jangan dicekik. Jangan dibuat macam tu. Semua diletakkan muasafat, diletakkan sifat-sifatnya oleh para ulama, oleh para guru, untuk dididik anak-anak dan juga dididik generasi kita. InsyaAllah nanti kitab tu kalau keluar nanti kita akan baca. Banyaknya kitab kita nak baca lah. Bila nak habis ni? Hak ni pun tak habis lagi. Yang tasawuf pun tak habis lagi. Ustaz sebut tadi kitab berapa banyak dah. Hai. Saya susun buat ayah semua, kitab ni mengikut kepada susunan. Susunan yang saya karang dan sebagainya, saya ikut kepada susunan keperluan daripada umat Nabi Muhammad SAW pada zaman ini. Saya susun dalam bentuk peringkat pendidikan yang pertama. Saya ada karang kitab berkenaan dengan pendidikan, iaitu adab-adab menuntut ilmu. Makna menuntut ilmu kena ada adab. Maka saya karang kitab Fathul Muta'ali fi adabil ilmi wat talaqi. Adab-adab menuntut ilmu dan talaqi. Itu saya karang dalam kitab dalam bentuk syair. Dan dah disyarahkan kitab tersebut, saya duk syarah dalam pengajian-pengajian. Dalam YouTube pun ada. Kitab tu cerita berkenaan dengan adab macam mana dengan guru, adab guru dengan murid, adab guru dengan murid pun ada. Adab tinggal di madrasah pun ada, di asrama ada adab tu. Dan yang saya sambung, saya masukkan satu bab yang jarang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, adab ibu ayah dengan guru. Ramai kan adab guru dengan murid, adab murid dengan guru, adab murid di sekolah, di madrasah, di tempat tinggalnya. Ada disebut oleh para ulama. Kalau di pondok, nak duduk macam mana di pondok. Pintu pondok kalau ada dua. Imam Badruddin Ibnu Jama'ah ada sebut. Anak murid mana yang boleh duduk pondok dekat dengan pintu pagar? Bukan semua anak murid boleh duduk kat pintu pagar. Anak murid yang baik saja akhlaknya. Hak jenis tahu kata kalau dia keluar daripada sekolah pun, dia akan pergi ke tempat yang baik-baik. Hak ni boleh. Tapi kalau anak murid yang muttaham, yang ada masalah dan sebagainya, dia tidak boleh letak pondok dia melainkan dekat dengan rumah gurunya. Dan dia kalau nak lalu balik ke rumah gurunya, mesti lalu dulu tunjuk barang apa yang dia bawa balik daripada luar. Macam tu sekali. Kemudian kalau nak naik tangga, kalau ada tangga, nak naik ke atas, nak turun ke bawah, siapa nak naik dulu, siapa nak turun dulu, pun diajar oleh para ulama. Kita tak kira apa dah. Kita kalau naik tangga, kalau naik lift, kita akan tengok orang. Kita hentam ya, betul tak? Disuruh diajar oleh para ulama. Nak naik tangga pun diajar. Siapa nak naik tangga dulu? Siapa nak turun tangga dulu? Nak turun tangga, mesti siapa dia dulu? Orang muda dulu. Hak muda dulu kena turun tangga. Baru orang tua turun selepas tu. Kenapa? Kerana sekurang-kurangnya dia lebih tinggi daripada anak muda tadi. Kalau guru dengan kita duk ada dekat tangga, kita nak bagi siapa turun dulu? Kita kalau kata tidak, bagi tok guru jalan dululah. Tak, turun tangga, anak murid turun dulu. Sebab apa? Sebab bila dia turun, dia akan lebih rendah daripada guru dia. Tetap rendah pada guru dia. Boleh faham tak? Dan dia tetap di bawah. Anak tok guru di atas. Macam tu. Kita nak salam dengan tok guru. Nak salam macam mana dengan tok guru? Duduk atas tangga. Kita kena turun bawah tangga. Salam tok guru duduk atas tangga. Ramai di kalangan murid yang ketika salam dengan guru, duduk atas tangga, dia duduk atas tangga, tok guru duduk bawah, dia salam macam tu kat tok guru. Tok guru sihat lah. Hentak tangan pula tu. Sampai bergoyang tangan Pak Long tu. Tak boleh macam tu. Ni orang yang tidak ada adab. Sebab tu kita kalau nak turun pun diajar oleh guru kita. Diajar dalam kitab. Sampai macam tu sekali. Baik ada diajar di sekolah kitab ni. Kalau diajarkan akhlak dan adab ini di sekolah-sekolah, insya-Allah para murid akan elak daripada melakukan kebiadaban kepada guru mereka. Tapi disebabkan kerana tidak baca lagi kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, tak diajar. Saya heran, saya minta maaf saya sebutlah.
Saya heran dengan sistem pendidikan sekarang ni, yang guru melayan murid ni seakan-akan raja. Patutnya murid yang layan tok guru, ni tak. Guru melayan murid seperti raja. Tok guru nak kena raih semua benda yang murid buat. Ajaib, saya pelik sungguh. Tak pernah saya tengok zaman saya dulu, waktu kita kecil-kecil, tak ada tok guru buat macam tu. Ustaz-ustaz, ustazah tak ada. Cikgu-cikgu di sekolah tak ada macam tu. Cikgu nak kena pakai baju Halloween, pakai baju macam hantu orang putih. Cikgu nak kena pakai balik baju sekolah zaman dulu, mai ke sekolah, korang-korang nak layan anak-anak murid waktu hari sekolah. Kita pun heran, kok mana? Cikgu pun nak kena main melompat dengan anak murid, macam lebih kurang anak murid dia juga. Kenapa nak layan katanya emosi murid tersebut dan sebagainya. Tak tahulah kot generasi baru-baru ni jenis tu kot. Sebab dia dah main dengan gadget banyak sangat. Sampai cikgu pula nak kena layan ni pun lebih daripada. Sampai kita pun tak faham. Lagi teruk ni cikgu pula duk main TikTok. Cikgu pun main TikTok. Dengan harapan kata anak-anak murid akan tengok pengajian dia. Anak murid tengok TikTok tu sekali tu, lepas tu dia tengok tak elok oh. Dan ustaz-ustaz pun main TikTok. Ustaz pun buat konten dalam TikTok. Kita pun tak faham apa faedah pada benda tersebut, kita pun tak tahu. No? Dia kata kurang-kurangnya anak-anak budak-budak muda ni boleh ada pilihan nak tengok TikTok benda tu. Bagi benda lain lah. No? TikTok ni dia bagi pilihan tadi, bukan bagi pilihan, dia bagi pula peluang untuk orang tadi download aplikasi TikTok tadi untuk tengok benda yang tak elok. Dalam masa sama akan tinggal terus hak elok tu, hak dia buat tu konon-kononnya ditinggalkan, dia ambil terus yang tak elok tu sebab. Kita bagi peluang untuk budak tu masuk. Nah. Dia lebih kurang masuk dalam disko. Dan memang orang duk menari pun TikTok lebih kurang gitu. Masuk dalam disko, tapi satu kawasan ni menari hak jenis nak bogel sikit. Tapi tepi ni ada ustaz tengah duk ceramah. Pergi kat situ. Tapi dalam disko kau. Faham? Lebih kurang tu dalam TikTok ni. Nah. Habis tu Facebook je lah ustaz. Tak, Facebook lain. Facebook tak sama macam tu. Facebook dia lebih menulis. Video ni baru sekarang ni je. Baru duk buat. Hak duk keluar hak tak elok tu. Yang tu di luar daripada bahasan asal. TikTok ni memang buat untuk buat benda tu. TikTok kau orang nak cakap rasanya. Dia nak buat benda bodoh-bodoh ya. Dia tak tuan. Dia dibuat oleh cikgu-cikgu. Cikgu pun buat. La ilaha illallah. Ustaz pun buat konten dalam TikTok. Pakai pelik-pelik. Ustaz pun pakai pelik. Pakai topeng. Buat jangan. Insya Allah. Saya tengok. Pelik zaman pendidikan zaman lah. Kita pun tak tahu. Saya duduk tanya jugalah dekat orang-orang yang pendidikan semua sekali kan. Takkan macam ni kok. Nah. Cikgu-cikgu duk buat cia-cia-cia. Tuan-tuan pernah tengok? Bini orang, laki orang. Ni cikgu-cikgu. Bini orang dengan laki orang. Duduk dekat sekolah. Ambil gambar, buat video untuk hari guru. Pasang dekat apa ni, orang panggil apa, dekat dewan. Hak mereka berlakon sama-sama cikgu. Cikgu ni buat pantun dekat cikgu ni. Lepas tu macam kena. Ni bini orang ni. Apa beza kamu dengan bulan? Contoh. Dia buat cerita macam filem. Macam yang Pak Lawak dalam Maharaja Lawak dia buat tu, cikgu pun buat. Tu macam mana nak ada hormat dengan ilmu? Ibu ayah semua. Macam mana nak ada hormat dengan ilmu? Macam mana anak murid nak rasa ta'zim dengan ilmu pada waktu tersebut? Anak murid akan anggap guru ni seperti dia. Tak ada lagi hormat dengan ilmu pada waktu tu. Nah, kita pun bukanlah baik sangat waktu sekolah dulu pun. Tapi bila jumpa balik dengan guru-guru, kita ada rasa ta'zim dengan guru tersebut. Ini guru kami yang mengajar kami dulu. Walaupun ajak alif bata, walaupun ajak ABC saja. Dan ni kalau tak diajak ABC, kami tak boleh baca kitab sampai lah. Kalau tak diajak alif bata ni pahala baca alif bata ni kalau guru mengajar dulu ni, mengajar ABC. Setiap kali kami baca kitab tu, akan dapat pahala setiap huruf tadi kepada guru yang mengajar tadi. Bayangkan. Setiap huruf dapat. Lepas tu guru yang mula ni, pahalanya besar tu. Jadi apa ni, saya tak boleh nak fikirkan macam tu boleh berlaku. Orang ulama boleh ajak sampai macam tu. Nak turun tangga pun ajak. Nak murid mesti turun dulu. Kawan-kawan kalau tok guru turun lepas tu, tok guru tersadung kaki jatuh atas anak murid. Nah. Baik, kalau nak naik tangga macam mana pula? Nak naik tangga tok guru naik dulu. Sebab dia tetap di atas. Tok guru naik dulu baru anak murid naik. Kalau nak naik tangga, nak turun tangga, tok guru turun kemudian anak murid turun dulu. Sebab anak murid akan duduk di bawah. Waktu malam nak jalan macam mana dengan tok guru. Waktu siang nak jalan macam mana dengan tok guru. Waktu siang nak jalan macam mana. Waktu siang bagi tok guru jalan depan, anak murid jalan belakang. Waktu malam tok guru jalan di belakang, anak murid jalan depan. Kalau tak ada toslek. Kalau tak ada toslek, anak murid duduk di belakang, anak murid duduk di depan. Sebab apa? Sebab kalau ada lubang, anak murid jatuh dulu.
Sungguh tuan-tuan, ini disebut oleh para ulama. Hormat, ta'zim mereka dengan guru sampai macam tu sekali. Nah, sampai ada sebagian ulama ni tengah duduk bercakap, bayang dia panjang. Ada seorang duduk atas bayang tok guru, marah. Nah, Syekh Syekh Allahumma salli ala sayyidina Syekh Muhammad Awamah, hafizahullah, guru kami yang mulia, sekarang berada di Madinah Al-Munawwarah, alim besar, ulama besar hadis. Kata dia, saya pernah melihat seorang mufti Syria, mufti Halab, guru beliau, datang ke sekolah dia waktu dia kecil lagi, waktu dia mengaji di sekolah. Di sebelah guru tadi, di sebelah mufti tadi adalah Syekh Abdullah Sirajuddin, guru kepada beliau juga, guru kepada Syekh Muhammad Awamah, guru saya ni. Yang Muhammad Awamah waktu ni kecil lagi. Dia cerita balik peristiwa tersebut. Dia kata satu hari ma'had kami dihadiri oleh mufti Syria, mufti Halab. Kemudian duduk di sebelah kanan dia Syekh Abdullah Sirajuddin, yang ulama besar Syria. Dan sebelah kanan kiri Syekh mufti tersebut, ulama guru juga di madrasah tersebut. Dia kata waktu Syekh tengah duduk bercakap dalam majlis, tiba-tiba matahari makin memancar dan bayang guru tadi, bayang mufti tadi makin panjang. Makin panjang. Dan bila bayang makin panjang, saya tengok tiba-tiba Syekh Abdullah Sirajuddin yang duduk di sebelah kanan mufti bagi isyarat kepada guru yang berada di sebelah kiri mufti, suruh belakang sikit. Buat isyarat macam tu. Saya heran kenapa Syekh Abdullah Sirajuddin suruh hak duduk sebelah kiri tu pergi ke belakang sikit. Rupa-rupanya tapak kaki dia duduk di atas bayang tok guru tadi. Tapak kaki duduk di atas bayang tok guru tadi. Suruh pergi ke belakang sikit sebab ada tapak kaki dia. Macam tu sekali. Zaman lah bukan zakat bayang ya. Kepala tok guru pun dia terpijak. Zaman dulu nak pijak bayang tok guru pun tak boleh. Malah mereka akan berjalan mengikut bayang tok guru. Kalau tok guru berjalan macam tengah panas ni, nampak bayang tok guru belah kanan, dia akan jalan belah kiri. Nampak bayang tok guru belah kiri, dia akan jalan belah kanan. Takut terpijak bayang tok guru. Macam tu dia ajar. Saya pernah sekali berjalan dengan guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Lepas saya baca kisah berkenaan benda ni, kami keluar sekali pergi ke Mahallah Kubra, nak pergi mengaji kitab fiqh dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Turun-turun kereta api tu, matahari dah terik pukul 11 pagi waktu tu. 11 tengah hari, pukul 10 pagi. 10 pagi dah waktu duha, matahari dah terik. Kemudian bayang Syekh pergi ke belah kanan, belah kiri. Yang anak murid memang sunat jalan belah kiri tok guru. Minta maaf, jalan belah kanan tok guru. Sunat jalan belah kanan tok guru sebab apa? Sebab kalau tok guru nak ludah, kurang-kurang ada ruang sebelah kiri untuk dia ludah. Kalau kita duduk berjalan sebelah kiri tok guru, saat kita tengok kita duduk sebelah dia, dia nak ludah macam mana? Kita duduk sebelah dia. Lagi dia akan buat benda yang mukhalafah dengan sunnah, dia akan ludah belah kanan lagi. Waktu tu akan mukhalafah dengan sunnah. Jadi bercanggah dengan sunnah Nabi. Jadi elok jalan belah kanan. Tapi tengok pula keadaan bayang dia. Jadi saya ni saat duduk belah ni, saat duduk belah ni. Jalan macam tu. Duduk belakang dia. Saya tak jalan dengan dia, saya jalan belakang dia. Masih heran. Kata, hang buat apa Muhammad? Saat duduk belah ni, saat duduk belah ni. Dan saya kata, tak apa, saya jalan. Lepas tu lah kali dia tengok saya duduk pelik sangat. Terus dia panggil dia, "Meh ni." Pergi duduk tepi dia pegang tengkok saya. Dia tak celah ketiak dia. Kemudian jalan macam tu. No? Tak boleh pergi mana lah. Dia pegang macam tu dah, nak pergi macam mana. Lepas tu dia tanya kat saya, "Kenapa kamu buat macam tu tadi?" Saya pun beritahu saya baca dalam kitab, anak murid tidak boleh berjalan dengan gurunya beriringan. Dan kemudian kalau berjalan pun kena tengok balik bayang gurunya. Syekh gelak. Dan Syekh doakan dengan kebaikan. Barakallahu fiik, saya kata. Moga Allah Ta'ala berkati kamu. Jadi apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan ni tidak akan boleh kita lakukan melainkan kena ada guru. Guru yang akan bimbing kita. Saya pernah sekali ke Makkah Al-Mukarramah. Waktu habis pengajian dengan guru kami yang mulia Syekh Ayub Ahdal rahimahullah, hafizahullah Ta'ala. Syekh Ayub Ahdal, kami mengaji kitab Minhajut Talibin dengan beliau. Saya dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Waktu ketika selesai pengajian, sehari sampai 5 jam pengajian lebih kurang. Habis-habis pengajian, elok keluar daripada bilik Syekh. Syekh nak baik naik ke atas rumah dia. Rumah dia di atas. Rumah dia bangunan 3 tingkat, 4 tingkat. Nah, Syekh nak naik ke tingkat atas. Waktu saya berjalan dengan Syekh Ahmad, mengikuti mengiringi Syekh Ayub Ahdal. Kemudian kami salam dengan Syekh. Selepas salam, saya pun pusing. Pusing tu ialah bagi belakang saya nak turun tangga. Syekh Ahmad tarik saya kasar. Tarik saya. Nanti dulu dia kata. Saya pun terkejut tengok. Syekh tak nak marah macam tu. Lepas tu tengok Syekh Ayub tengah duduk naik tangga waktu tu. Kira Syekh duduk naik tangga, ni tangga turun. Saya nak turun lah. Ingatkan Syekh nak turun juga. Pokoknya Syekh tarik saya balik, suruh duduk tunggu dekat tangga tu dulu.
Sampai Syekh Ayub Ahdal naik tangga, hilang daripada pandangan kami, baru turun. Kemudian Syekh Ahmad kata kepada saya, jangan bagi belakang kamu kepada guru kamu. Jangan bagi belakang kamu kepada guru kamu sehingga dia selesai, dia hilang daripada pandangan kamu. Barulah kamu bagi belakang kamu kepada, baru kamu boleh pusing maksud dia. Macam tu sekali. Dan kita ni dengan adab yang kita amalkan, maka Allah berkati ilmu kita dengan adab yang kita lakukan. Kalau kita tak berat, tu kalau dengan guru, dengan mak ayah macam mana? Dengan mak kita, dengan ayah kita dan sebagainya. Nah, lebih-lebih lagi. Al-Imam Haywah bin Shuraih, nah, Haywah bin Shuraih, ulama besar hadis. Waktu ketika mana guru tengah duk mengajar hadis, dalam majlis dia, kalau dia baca hadis, ada 5,000 orang hadir. 5,000 orang hadir dalam majlis dia. Nak tulis hadis ni. Dia guru kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Haywah bin Shuraih, dia termasuk, dia termasuk rawi dalam Bukhari. Walaupun dia bukan guru, dia termasuk rawi dalam Bukhari. Dan Sahih Bukhari ada Sayyidina Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih ni orang dia kaya. Gaji dia sebulan 60,000, bukan 60,000. 180,000 ringgit Malaysia lebih kurang. Kalau kira dengan duit ringgit Malaysia, 180,000 ringgit sebulan gaji dia. Orang tanya, macam mana kamu boleh dapat gaji yang hebat macam ni? Wahai imam, kamu tak kerja apa pun. Kamu duduk di dalam masjid mengajar hadis saja, tapi dapat duit macam tu sekali. Kata dia, kerana berkat ibu. Kata dia, berkat mak saya. Dia tak pernah tolak apa yang mak dia suruh. Tu hari mak dia mai tengah duduk mengajar hadis ni, mak dia tengok-tengok duduk kat belakang pintu. Depa tak nampak mak dia. Depa tengok dia bangun je. Dia bangun, lama lepas tu dia patah balik. Mai, tangan duk sinting. Tangan sinting basah. Tu orang tanya dekat dia, anak murid tanya, apa ni, tuan guru pergi mana? Dia tadi waktu tengah duk mengajar, mak saya mai. Mak saya panggil saya, suruh tolong potong ayam. Nah, mak suruh tolong potong ayam, Ustaz. Terus tinggal majlis, pergi potong ayam dulu. Potong ayam dulu, baru patah balik mai. Macam tu sekali. Alhamdulillah, takat ni mak saya tak pernah lagi dah panggil tiba-tiba tengah duduk majlis ni suruh potong ayam. Mak tak suruh panggil je lah. Tapi kalau panggil tak tentu kita boleh buat tak. Gila-gila kita kata pula, saya tengok mengajar ni, sagilah potong ayam. Kita boleh kata macam tu pula. Tapi tengok macam mana Imam Haywah bangun tu. Tak ada habaq apa kat anak murid. Kotlah dia beritahu kat anak murid, tolong pergi potong tak? Tak, dia sendiri yang pergi potong. Sebab mak dia yang suruh potong. Lepas tu ada sebahagian guru kami cerita dekat kami, kata, saya ni waktu kelas ada beberapa panggilan yang saya tak akan tolak. Yang pertama dia panggilan guru saya, yang kedua panggilan ibu saya. Kalau mak telefon saja, tengah kelas pun berhenti. Nah, tengah kelas pun akan berhenti, jawab telefon dulu. Beritahu dalam kelas. Beritahu aja, nak beritahu dalam kelas atau minta tanya mak nak apa semua sekali. Lepas tu beritahu dalam kelas. Nampak tak? Lepas tu yang masih ada ibu, maka guna peluang tadi untuk buat baik sungguh dengan mak kita. Moga-moga tu jadi sebab untuk kita dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika ibu masih ada, diharamkan kita masuk syurga. Kerana apa? Kerana tidak melakukan kebaikan kepada ibu kita. Juga ayah kita sama. Kalau ayah dengan ibu, mana kita nak dahulu kalau dia bagi arahan? Agak-agak. Ramai orang dia kata mak lah kena dulu. Kalau mak minta ayah, ayah minta ayah. Nak bagi kat siapa dulu? Dia bagi kat mak lah, sebab mak lemah. Bagi kat mak dulu lah. Dari segi arahan, kena ikut ayah dulu. Kerana ayah yang memberikan arahan pada mak. Faham? Dan kalau ayah dengan mak, siapa yang bagi arahan kat mak? Ayah. Maka dia lebih utama untuk diikuti pada waktu tersebut. Sebab tu kadang-kadang lah ni terbalik no. Ayah setuju nak pergi menikah dengan ni, mak tak setuju, ikut mak. Kok mana tak tahu. Ayah kata saya setuju dah ni, mak kata tak mau, aku tak mau. Apa ikut mak. No? Kalah si ayah pun. Tak kena ikut ayah sepatutnya. Ayah ketua. Dalam bab arahan, bab hak. Kalau dalam bab berkenaan dengan nafkah dan sebagainya, ya mak kena dahulu. Contohnya, kita ada duit 400 je sebulan. Kita nak bagi juga sikit dekat mak kita dengan ayah kita. Tapi kalau bagi 200, tinggal 200 je duit kita. Kita pun tak cukup, kita kata nak bagi 200 ni, kita nak bagi 100 je kata. Kita kan nak bagi seorang 50. Kat mak 50, ayah 50, kata nampak teruk sangat ni.
Kita nak bagi 100 lah, tapi kita nak pilih salah seorang je akan dapat. Maka nak pilih mana? Pilih mak pada waktu tersebut. Bagi dekat mak. Kerana mak lemah daripada mencari kewangan tersebut. Beza dengan ayah. Ayah orang lelaki, dia boleh lagi ada jalan macam mana pun untuk dia nak cari. Nampak tak? Kalau ayah tu pun lemah juga, sama juga dengan mak, tu lain kira lah. Hak tu pun lagi duk tanya kata, kalau ayah pun teruk macam mana? Ayah lumpuh, mak boleh jalan. Tu lain lah. Kita pun reti cerdik juga. Cuma kita kata ni dua-dua elok. Dua-dua masih lagi sihat untuk buat kerja dan sebagainya. Tapi kita nak bagi juga dekat siapa mana satu, bagi kat mak. Bagi kat mak pada waktu tersebut. Tamam? Baik. Awak yang lari sampai situ tu. Yang cerita wabil akhiratihum yuqinun. Dia lari sampai ke sana. Tu dia. Saya pun tak tahu dah macam mana boleh lari sampai ke situ. Cuma insya-Allah minggu depan kita sambung ayat yang seterusnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya baca teruslah sebab tak lagi jadi malal pula, jadi kita jadi boring pula baca ayat tu saja sampai 3 minggu dah. Tak. Saya baca terus ulaika ala hudam min rabbihim, bermula mereka itu yang bersifat dengan yang tersebut itu di atas hidayah daripada Tuhan mereka itu. Tengoklah disebut sini ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu. Ini bermula mereka itu. Ini bermula tu kalau tahu dah maksudnya ni mesti mubtada. Kalau kita mengaji nahwu, maksudnya ulaika ni isim mausul ini adalah mubtada. Ala hudan min rabbihim. Digunakan ala hudan. Maksud nak bagi tahu kata apa? Sungguh-sungguh berada di atas hidayah Allah Taala. Ala hudan min rabbihim. Itu digunakan ala hudan tadi untuk takkid. Bagi tahu kata sungguh mereka berada di atas hidayahnya Allah Taala. Dan kenapa dinakirahkan? Tak sebut alal huda, tak guna alif lam, diguna hudan dita'zim wa tafkhim untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Bahawa hidayah ni benda yang besar. Daripada siapa? Min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Tengok-tengok. Rabbihim, mereka tadi pula dinisbahkan kepada Tuhan mereka. Dengan maksud dia daripada Tuhan mereka itu. Dan ini mulia lagi. Seperti mana Allah Ta'ala menisbahkan Nabi kepada Allah. Rasulullah contohnya. Nabiullah. Ka'batullah. Naqatullah. Tengok. Unta Allah. Ka'bah Allah. Rumah Allah. Nabi Allah. Rasulullah. Kan semua tu kan? Dinisbahkan. Dia letakkan mudafu ilaih. Disandarkan kepada Allah dengan lafzul jalalah. Dengan nama ketuhanan tadi. Menunjukkan kepada apa? Kepada kemuliaan. Macam ni jugalah. Min rabbihim, pada Tuhan mereka itu, iaitu mereka mendapatkan ulaika ala hudan min rabbihim. Siapa yang bagi? Tuhan yang bagi. Allah yang bagi hidayah tersebut kepada mereka, tidak ada yang lain yang bagi kepada mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan bermula mereka itu, mereka itulah yang dapat. Cuba tengok, dia ulang 2 kali. Ni bukan salah ni. Saya kata dan bermula mereka itulah yang dapat kot. Ni awak dia ulang 2 kali ni. Dan bermula mereka itu, mereka itulah. Ini nak menunjukkan bahawa dia nak terjemahkan apa dia? Hum tu. Hum tu kalau kita mengaji nahwu dipanggil dhamirul fasl, dipanggil. Dhamir fasl. Kenapa diletak dhamirul fasl? Yang pertama untuk membezakan di antara sifat dengan khabar. Kita mengaji nahwu. Jadi nak beritahu kata ulaika humul muflihun. Al-muflihun tu adalah khabar, bukan sifat. Jadi kita bukan terjemah kata mereka itulah yang bersifat dengan kejayaan. Tak. Mereka itulah yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Bukan mereka itulah yang bersifat dengan kejayaan. Tak. Dia nak beritahu kata ini khabar. Dalam nahwu dia ada mubtada, dia ada khabar, dia ada subjek, dia ada predikat. Ini predikat dia. Al-muflihun. Dibezakan dia dengan sifat. Ibu ayah faham tak faham, angguk saja. InsyaAllah faham ni. Apa saat ni cerita ni. Ni. Dia nak beritahu kata bila disebut ulaika humul muflihun, maksudnya sungguh kata mereka ni memang berjaya. Tak ada orang lain dah, depa aja. Macam tu. Faham? Kalau disebut ulaikal muflihun, ini orang-orang yang berjaya. Nanti orang faham apa?
Ini contoh-contoh dia. Ada lagi orang lain yang berjaya yang lain. Tak. Bila sebut ulaika humul muflihun, maknanya apa dia? Ini sahaja mereka itulah, ini sahaja yang berjaya. Lain daripada mereka, tidak dikira kejayaan lagi. Maknanya nak tengok kejayaan dan sifat kejayaan tersebut dilihat pada ayat ini. Dalam ni disebutkan kesemua sifat orang-orang yang diberikan kejayaan oleh Allah. Kejayaan yang sebenar di mana? Di akhirat nanti. Bukan di sini. Sini kalau berjaya sahaja tak jadi, tuan-tuan. Kalau tak berjaya di akhirat. Sebab tu yang kita tengok di sana, bukan di sini. Tengok kejayaan di sini. Sebab tu kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan kepada dua kelompok saja. Siapa? Yang pertama, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Hak ni baru kita boleh jealous dengan dia. Maknanya apa dia? Kalau diberi ilmu tapi tak beramal, tak perlu jealous. Sebab tak tahu ya. Nampak? Dia lebih teruk daripada kita lagi. Kalau dia tak beramal dengan ilmu. Tapi kalau dia beramal dengan ilmu, dia diberikan ilmu oleh Allah, dia beramal ilmu tersebut, diajarkan ilmu tadi siang dan malam, dia amalkan ilmu tu siang dan malam, kita kena jealous dengan dia. Kenapa? Kerana ini orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang kedua siapa? Rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan oleh Allah harta. Setakat tu saja kah? Tengok orang ni dapat harta, kita pun jealous. Dah. Yang diberikan harta dan dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Ta'ala, baru kita jealous. Dia kaya, dan kaya tadi guna untuk jalan Allah. Tapi kalau kaya setakat duk tunjuk dalam Facebook saja, duit berkepuk, lepas tu duk buat tuang dengan dalam guni, lepas tu syok habak kat orang kata duit banyak, tak bukan itu. Tu saya pernah sebut lah, tuan-tuan semua, zaman orang ni dah tidak lagi jaga adab kita. Hatta dengan kewangan dan sebagainya pun tidak jaga adab lagi. Kita ni disuruh sembunyi. Kerana likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ni ada orang yang hasad dengannya. Kita ni suruh sembunyi sebenarnya. Jangan cerita ke orang harta kita banyak mana. Jangan cerita ke orang keluarga kita banyak mana. Bukan isteri kita banyak mana. Keluarga kita termasuk isteri kita lah dan sebagainya. Semalam adik saya kahwin. Pakai ada ucap tahniah kat saya. Tak tahan. Yang kahwin adik saya. Yang lawak tadi bini saya hantar mesej tadi. Dia kata ni perancangan apa pula ni. Adik ipar saya, namanya Nur Qomarina. Semalam ada orang hantar hadiah dekat dia, tulis tahniah Nur Qomarina dan Ustaz Nazrul. Jam tu. Bila masa saya nikah dengan adik ipar saya ni adik ipar saya. Nikah dengan adik saya Nu'man. Semalam duduk Sungai Petani, tak balik. Tak mau balik. Pintu ni saya. Tak pasal-pasal hak duduk dalam rumah hantar mesej. Dia duduk dalam rumah hantar mesej. Ini perancangan apa ni? Melawak lah. Allah, pening kepala saya. Ni dah dalam mesej, tulis. Tak pasal-pasal kita yang menikah malam. Jelas-jelas ada hak tu adik saya menikah saja buat live malam ni guna page saya. Ni guna page hak dia kita duduk live ni. Abang kata adik saya menikah. Ada juga yang tak tengok orang panggil depan belakang pun tak tengok, terus tulis tahniah Ustaz Nazrul. Ustaz Nazrul nikah lagi ke? Oh, mampus aku. Aduh, pening kepala kita malam. Ya Allah. Bahaya nak zaman lah ni, bahaya. Dan zaman lah ni zaman bahaya sungguh. Baru ni adik saya Nu'man ni dia kena. Ada orang guna IG dia, Instagram dia untuk hantar mesej lucah dekat perempuan. 3 hari sebelum dia kahwin. Sampai dekat Mesir, kata ada budak-budak perempuan ni, orang Nu'man duk hantar mesej dekat dia. Saya pun heran sampai dekat saya. Macam mana perasaan kita no? Keluarga kita. Saya abang dia. Lepas tu pula ni duduk di Zawiyah pula. Dia pula SU Zawiyah. Bukan orang kecil. Maksudnya ni pegang jawatan besar juga dalam pondok. Tiba-tiba dia buat benda macam tu. Ni naik darah sampai ke otak semua, tak keluar kot telinga. Saya kata kalau dia ada depan waktu ni mampus dia. Tapi saya ambil masih rasional waktu tu, telefon adik saya. Nombor 2, Nadia. Telefon abang kata ni, tengok Nu'man buat apa ni. Dapat berita kat aku ni. Dia kata sabar, dia kata. Lah ni memang orang duk report, kata memang duk kena scam. Guna AG orang, hantar dekat orang perempuan random je. Dia pakai hantar je. Untuk nak try test tengok perempuan ni boleh tak dia nak buat benda-benda lucah dan sebagainya. Barulah saya rasa tenang sikit. Lepas tu Nu'man telefon balik. Beritahu kata ni cerita apa ni? Lepas tu kata ni dengar, dia kata buat ni. Dia kata la ilaha illallah. Dia kata dia kata tak tahu. Lepas tu check balik, handset tadi rupanya dibuka di KL.
waktu yang dibuka tu di KL. Guna handset Samsung dan sebagainya. Maksudnya kena hack. Kena hati-hati lah, ibu ayah semua kena hati-hati. Kena hati-hati tengok balik. Kerana dalam ni tak ada security lah. Ada orang boleh guna untuk buat jahat dan sebagainya. Mana tahu kok dapat mesej pada saya kan, nak kira. Dia pop Syekh Nazrul hantar. Ni hantar gambar lucah, hantar video-video lucah dekat perempuan tu dan sebagainya. Untuk mengaibkan orang satu mungkin, ataupun saja-saja dia. Boleh jadi juga. Dia pakai hentam, ambil je siapa-siapa punya IG, lepas tu dia hantar mesej kat siapa-siapa yang dia nak. Ini fasad zaman sekarang ni banyak. Sebab tu minta doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Nak baca doa banyak-banyak, moga Allah Ta'ala lindung kita, keluarga kita daripada fitnah ni. Banyak sangat fitnah yang berlaku pada waktu sekarang. Sama? Balik. Wa ulaika humul muflihun, maknanya apa dia? Dan bermula mereka itulah. Tengok. Ni bukan saya saja Syekh tulis ni. Yang dapat kemenangan dengan syurga dan lepas daripada neraka Allah Ta'ala. Itu maksud muflihun. Ini orang yang berjaya. Tadi saya sebut apa tadi? Saya nak sebut tadi terlupa. Ada beberapa benda yang kita jangan cerita ke orang. Harta kita, keluarga kita. Yang ketiga apa dia? Umur kita. Umur kita jangan cerita ke orang juga. Ikut suka. Kita ni pun kadang suka sembang orang, suka tanya umur. Dia tak? Jangan tanya umur, aib. Orang kalau pada para ulama dulu cukup malu kalau tanya umur. Jangan tanya umur, kecuali di pejabat pendaftaran lah. Kalau tanya umur kita, janganlah kita duduk rahsia lah. Pejabat pendaftaran tanya umur, kita tanya tak lihat bau. Nak isi ni borang ni. Borang nak menikah ke, borang nak ambil bantuan ke, semua dia suruh minta isi nama dan juga isi kad pengenalan. Tak boleh habaq. Boleh habaq. Ustaz kata tak boleh habaq. Agak-agak lah. Mereka pun bukan nak tahu apa-apa. Mereka nak tahu untuk nak letakkan dalam maklumatnya. Ni saya saja duduk sembang ni. Duduk kat kedai kopi. Tengah duduk sembang dengan Tok Guru elok. Ustaz umur apa? Tanya. Ni kenapa tanya macam tu? Dia tanya ni sebab ada benda. Kadang-kadang. Orang ni kadang dia sembang kita. Dia tanya nama tu kerana dia ada benda. Tengok-tengok kita muda. Muda lagi. Tadi panggil ustaz, lagi kali panggil nama. Faham? Mula panggil ustaz. Lepas tu panggil nama terus lepas tu. Kenapa? Kerana tak ada hormat. Dia ingat beza ni dengan umur. Tak. Beza bukan dengan umur semata-mata. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami. Kata Nabi SAW, orang yang tidak menyayangi yang muda di kalangan mereka dan memuliakan yang tua di kalangan mereka. Baik, yang tua tadi maksud dia. Tua ni ada banyak tua. Tua pada umur, tua. Tua pada pangkat, tua. Tua pada ilmu, tua. Ilmu pun tua juga sebenarnya. Ada orang yang dia muda tapi ilmunya tua. Maka dia tua pada ketika tersebut. Ada orang yang dia tua pada segi umur dan dia tetap tua. Maka kena muliakan dia dengan umur dia tersebut. Nah, ada orang yang dia tua dengan sebab pangkat. Dia muda tapi dia jadi menteri. Kena muliakan kerana dia menteri. Itu kesilapan anak-anak muda sekarang ni. Kadang-kadang ada menteri datang dan sebagainya. Kerana beza dengan dia saja, terus dia tak ada hormat. Dan salah macam tu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kamu tak setuju dengan dia dengan pangkat, dengan parti dia dan sebagainya. Tidak menyebabkan kamu boleh nafikan pangkat yang telah diberi oleh Allah kepada dia. Dia tahu Allah bagi. Pak Ustaz, dia bohong dalam layar. Menang pun undi bohong. Bohong kata bohong dia menang. Itu yang penting lah. Dia tak? Maka dinilai pada sudut waktu dia menang tu lah. Dia dah menang lah. Maka waktu tu nak buat macam mana? Kena muliakan dia. Kena hormat dia pada waktu tersebut. Ini tak salam pun tidak. Layan pun tidak. Tak kena macam tu. Ini bukan akhlak mukmin yang sebetulnya. Kita tak setuju dengan orang tersebut. Pada sudut ideologi dan pandangan dia, tak menafikan untuk kita melakukan hormat kepada orang tersebut. Ini kena ambil perhatian. Kena ambil perhatian anak-anak muda dan sebagainya. Khususnya lah. Cakap dengan mereka dengan cakapan yang memuliakan mereka. Panggil tuan. Panggil yang berhormat. Para guru pula panggil dengan guru. Panggil dengan ustaz. Panggil dengan tuan guru dan sebagainya. Kenapa? Kerana memuliakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kerana yang telah mereka dapatkan tersebut bukan daripada mereka. Faham? Lepas tu Imam Malik pernah ditanya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya dekat Imam Malik, "Berapa umur kamu wahai tuan guru?" Maka Imam Malik kata apa? "Aqbil ala sya'nik." Ni ada hadis, ada musalsal
Ni kalau kata kami dengan guru-guru kami, dia panggil musalsal. Musalsal ni daripada hadis yang diriwayatkan daripada guru kepada murid. Daripada guru tadi pula ambil daripada gurunya, guru tadi ambil daripada gurunya, bersambung sampai kepada Imam Malik. Sampai Imam Malik. Dia panggil musalsal bisuali 'anil ilm. Musalsal ni tanya tentang ilmu dah. Bisuali 'anil umur. Soal tentang umur. Jadi anak murid semua pakat tanya dekat tok guru. Saya pernah sekali pergi satu tempat di IPG, Institut Perguruan ni. Dia bertanya kat saya umur saya berapa. Saya kata saya lagi tanya dalam kelas. Dalam kelas kita tanya orang ramai, umur saya berapa. Nah, dia pun tanya orang ramai dalam kelas, saya pun bagi hadis tu. Jadi dia dapat sanad hadis tu semua. Nah, dapat sanad. Hadis dia tanya apa? Tanya berapa umur tuan? Tanya gitu. Maka saya pun jawab apa dia? Aqbil ala sya'ni. Apa dia? Buat kerja kamu untuk tanya umur orang. Faham? Itu jawapan dia yang disebut oleh Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya kepada Imam Malik soalan tu. Imam Malik kata, aqbil ala sya'ni. Buat kerja kamu. Jangan tanya umur orang. Nah. Dan ada 3 benda kata Imam Malik jangan ditanya. Harta orang tersebut. Dan jangan diceritakan ke orang. Harta kita. Nak cerita ke orang ni duk sebut dalam Facebook. Dapat duit banyak mana dengan perniagaan dia buat. Kereta tunjuk dekat orang. Rumah ambil gambar tunjuk ke orang. Homestay tak apalah. Homestay sebab nak tunjuk seorang piduk homestay. Beda nak berniaga tu. Ni dah rumah dia saja tunjuk dalam rumah. Tunjuk. Macam artis duk buat lah ni. Tunjuk dalam rumah dia ada apa. Ini TV beli kat mana. Ini decoration ni siapa yang design. Semua sekali. Lain kali, 4 hari lepas tu perempuan masuk. Dah. Perempuan dah tunggu je. Elok. Comel dah. Nak masuk kat mana pintu ni. Lepas tu masuk. Tak cerdik. Nampak tak? Yang kedua, jangan cerita dekat orang keluarga kita. Jangan banyak sangat cerita pasal keluarga kita. Kita kan kadang suka cerita pasal anak kita. Duk sembang-sembang dengan anak saya ni. Anak saya ni terbang semua anak dia. Dah kali dia orang dengar tu, aku meluat lah ya Allah. Dah jangan cerita banyak. Dengan biasa aja. Kalau orang tanya pun cerita. Tak perlu cerita sangat sebab tak semua orang suka. Dan tu nikmat Allah Taala bagi. Ya, anak kita berjaya. Nikmat Allah Taala. Likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ni ada orang yang hasad. Jadi jangan cerita kat semua orang sebab semua orang bukan semua suka. Betul tak tuan-tuan? Bukan semua cinta dekat kita. Jadi kena perhati benda tu elok-elok. Yang ketiga, jangan cerita umur dekat orang. Kenapa? Karena kalau kamu muda, kamu akan diperkecilkan. Kalau kamu tua, kamu akan diperbodohkan. Kalau kita sembang-sembang kita tua pada dia. Dia tanya, umur apa? Kita tua pada dia. Dia tua pun bodoh. Ada kata itu pula dah. Tua pun bodoh, itu rupanya tak erti. Kalau muda pula, dia kata muda lagi rupanya. Ingat ke tua sangat? Kok tu pula? Lagi dia nak buat macam mana? Lain kali akhbil ala sya'ni. Buat kerja kamu tanya umur orang apa. Jangan tanya umur orang. Aib. Tuan-tuan, ini tidak akan dapat melainkan kepada orang yang mengaji saja. Orang tak mengaji dia tanya umur orang ni. Orang tak mengaji dia tanya umur orang. Duduk sembang-sembang, umur apa? Tiba-tiba ya. Ni umur apa ni? Umur apa? Saja nak pelekeh orang tu lepas tu. Lah ni bayar nak menakan saya ni. Sembang dah. Tu pula dah. Lain kali jadi apa? Jadi tak harmoni, tidak elok. Sebab tu jangan tanya umur. Jangan tanya gaji orang berapa. Ni ustaz tu mengajak ni gaji berapa? Tanya berapa ke orang. Malu ke orang. Ni supaya kita pergi kat CEO syarikat, lepas tu tanya kat dia, gaji CEO ni berapa? Saya teringin gaji CEO. Ni orang panggil dia ni memang tobat tak pernah duduk dengan orang ni. Sembang tak arti ni. Bertanya ke orang benda yang macam tu. Tak ada kerja. Sebab tu semua ni adalah kehidupan dan perlu dipelajari dan perlu diambil perhatian oleh kita semua. Tamam? InsyaAllah. Jadi, ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itulah yang dapat kemenangan dengan syurga dan dilepaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata al-Imam, cuba tengok di sini. Kata al-Imam al-Baydawi rahimahullah, cuba perhati tengok bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus tentang sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka perolehi perkara yang tidak diperolehi oleh orang lain di kalangan yang bukan muttaqun, orang yang bertakwa. Apa dia antaranya? Dalam 5 ayat ni saja. Yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan ayat ni dengan ismul isyarah. Dia gunakan isim isyarah al-ba'id, ulaika. Itu dia. Dengan besar maksudnya. Kemudian dikata apa lagi? Wa ta'riful khabar.
ulaika humul muflihun. Muflihun digunakan dengan khabar tadi, digunakan dengan dijadikan dia sebagai ma'rifah, menunjukkan pada besarnya kedudukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diletakkan pula dhamirul fasl, ulaika humul muflihun. Hum diletak kat tengah. Dan hum ni i'rab dia pada dhamirul fasl, la mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada mahal min al-i'rab. Cuma dia diletakkan untuk membezakan di antara sifat dengan khabar. Nak dibezakan yang tu saja. Tuan-tuan ingat je tu cukup dah. Dhamir fas ini adalah membezakan antara sifat dengan khabar. Datang apa tu Ustaz? Allahu a'lam. Di syurga nanti kita faham insya-Allah. Kalau tak faham di sini, nanti insya-Allah Allah Taala akan bagi faham kepada anak cucu kita. Moga depa faham bahasa Arab nanti. Kata Tok Wan pernah mengaji juga dulu ni, jangan main-main. Nah. Walaupun tak apa faham dah. Nah. Tapi tak apa insya-Allah nanti faham. Anak-anak pelajar kita di Zawiyah ni dah 10 orang ni. Mereka dah mengaji Nahu dekat 60 hari dah. Wildan. 60 hari dah. Mereka dah hafal lebih kurang 100 bait syair daripada Matan Imriti. InsyaAllah ada satu masa ni saya akan buat test kat mereka. Di depan ibu ayah semua. Saya akan suruh seorang ni Wildan ni. Depan ni. Malam dah lah kereta mereka rosak. Dia pergi tinggal, dia bawa kunci rumah saya sekali-kali dengan dia. Kereta mereka rosak dekat Benar Raja. Dia bawa kali kunci-kunci. Saya dah habak dah, tinggal kunci kat sini. Jangan duk bawa. Dia tak tinggal. Dia pergi bawa kali. Dia takut orang masuk ke semua. Dia pergi bawa kali. Kereta mereka rosak pula dah. Qadarallah masya'. Nak buka pintu tak boleh malam. Dekat sejam saya tunggu kat luar ni. Duduk kat atas ni. Buka baju pagoda nak marah. Tapi pick up balik mereka pun kena ujian juga. Jadi tak apa nak marah mana lah. Dia punya takut pagi tadi ni sampai tak tahu nak main jumpa kat mana. Sampai jumpa ambil guna habis kawan-kawan dia sebagai tawassul, untuk nak minta maaf. Saya tak marah pun. Saja ya buat garang. Tak mahu nak marah macam mana. Depa dah ada masalah tengah jalan. Sampai berak dalam hutan. Sakit perut semua malam. Lagi berhenti tepi jalan, tak tahu nak pergi tandah dah. Kebun siapa tak tahu dah jadi mangsa semalam ni. Tapi tak apa, berkat. Bahan kumbahan para penuntut ilmu. InsyaAllah kebun tu akan berjaya nanti. Ni geng-geng hafal Quran tu. Lepaskan bahan-bahan dia apa? InsyaAllah tempat dia akan diberkati oleh Allah. Jadi sekat sejam kat lah tunggu. Tunggu kat luar ni. Tak tahu nak buka pintu dah. Sampai kunci, pintu tak boleh buka juga. Lah kali, saya gunakan teknik tendangan. Pecah pintu rumah malah. Pecah pintu rumah. Tak pecah malah, rosak pintu rumah malam ni sebab saya tendang pintu rumah. Sebab tadi nak buka, nak buat macam mana. Dah tunggu sejam kat luar. Masuk, tidur terus. Tidur nak marah. Kali dengan tidur terus. Pukul 5 pagi bangun, baru buat rakaman balik untuk rancangan pagi, motivasi pagi tu. Di IKIM tu. Di IKIM saya tiap-tiap pagi kalau ibu ayah duk dengar pukul 7 pagi tu, saya lah tu. Yang tu live tu, bukan live lah. Pukul 5 pagi hantar, pukul 7 pagi siar. 5 pagi saya rakam kat rumah ni, hantar kat mereka, terus siar dalam radio IKIM. Tiap-tiap pukul 7 pagi. Dengan pukul 7.30 malam. Tiap-tiap hari. Senin sampai Jumaat. Kecuali Sabtu dengan Ahad. Tak ada. Tadi pagi tadi pukul 5, pukul 6.30 pagi baru hantar. 6 suku. Sebelum subuh. Baru hantar. Sebab baru rakam. Sebab semalam masuk rumah tidur terus. Tapi pagi bangun tenang lah. Tidak duk marah kat Wildan. Ish Wildan dia program tu. Tapi pagi dah tenang lah, tak ada apa dah. Dia buat dah okey dah. Jangan takut pula, tak ada apa. Macam-macam lah. Baik. Jadi itu kelebihan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa ni cukup banyak dalam 5 ayat tu saja. Ajaib betul Allah Ta'ala sebut. Lepas tu kata ulama last yang penghujung, kejayaan ini akan diperolehi oleh kita ni dilihat kembali kepada beberapa perkara. Yang pertama, kita berjaya mengawal nafsu kita dan kita tidak mengikut nafsu kita, maka itu adalah kejayaan sebenarnya. Ikut nafsu adalah kegagalan. Lawan nafsu kita kejayaan. Yang ni yang pertama kena ikut dulu. Lepas tu kita semalam kita nak marah. Kalau ikut marah kita, rugi kita. Anak murid kita bukan salah pun.
Bukan dia buat salah apa pun, tapi dah nafsu. Nak marah waktu tu. Jadi nak buat apa? Dan para ulama kata kalau marah, duduk. No? Kalau marah, duduk berdiri, duduk. Kalau duduk pun tak iya juga, tidak. InsyaAllah lepas tu lega marah itu. Sungguh. Tidak. Kalau tak tidur pun tak boleh juga. Kalau sebagai ulama kata, kalau marah, ambil wuduk. Wuduk pun tak selesai lagi, mandi. Betul. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu waktu ketika mana sedang berkhutbah, ada seorang mai kata dekat dia. Guna perkataan kasar dekat dia. Maki dia pada waktu tersebut. Dia buat apa? Dia turun daripada mimbar. Dia khalifah waktu tu. Khalifah ni raja kepada raja. Dia turun daripada mimbar. Dia pergi mana? Dia pergi balik rumah. Tengah duduk khutbah ni. Turun balik. Tok Ustaz tu mai balik. Rambut basah. Kemudian dia bagi ucapan tenang balik. Dia kata, saya tadi waktu kawan tu sebut, saya memang marah sungguh waktu tu. Tapi saya teringat Nabi sebut. Waktu marah, basahkan dia dengan air. Kerana marah ni api, dibasahkan dengan air. Maka dia pun balik. Ambil wuduk tak selesai kata dia. Mandi. Lepas mandi, tenang terus lepas tu. Kita macam tu lah. Kalau marah, berdiri, duduk. Jangan banyakkan pergerakan kita ketika marah. Atau orang yang kalau marah dia banyakkan gerakan dia akan jadi bahaya. Dia ambil kayu, dia ambil apa semua, dia hantam orang. Duduk. Mengurangkan gerakan kita. Duduk pun tak lepas juga, tidur. InsyaAllah selesai. Tidur pun tak selesai juga, matilah. Marah tahu mana sangat kan? Ada seorang lelaki Yahudi yang katanya dia boleh tengok di balik dinding pun dia boleh tahu siapa dia. Siapa dia orang di balik dinding tu. Bukan sekat di balik dinding dia boleh tahu apa yang ada dalam hati orang, tapi dia Yahudi. Dia boleh tahu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu hari pergi jumpa dengan dia. Sayyidina Umar bawa pedang. Pergi ke rumah Yahudi tadi, ketuk pintu rumah dia. Sebelum buka pintu, terus dia kata, "Wahai Umar, kamu kah tu? Kamu datang buat apa? Nak bunuh saya?" Wih, Sayyidina Umar kata, "Sakan Pak Long ni." Dia boleh tahu. Bila lelaki tu buka, dia tanya, "Wahai fulan, apa yang kamu buat? Kamu Yahudi. Apa yang kamu buat sampai kamu dapat kemuliaan macam ni? Boleh tahu apa yang ada dalam hati dan sebagainya." Kata dia, "Kerana saya beramal dengan satu perkara. Setiap kali nafsu saya menyuruh untuk melakukan sesuatu, saya akan mukhalafah dengan nafsu saya. Saya akan bercanggah dengan nafsu saya tersebut. Disebabkan kerana tu Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada saya boleh tengok apa yang ada dalam hati orang." Macam tu sekali. Yahudi pun boleh. Bukan sekat kita aja. Ni bukan karamah. Itu riyadah. Itu adalah latihan. Maksudnya latihan nafsu ni kalau boleh buat macam tu pun boleh dapat kelebihan macam tu. Lepas tu jangan heran kalau tengok ada orang terbang di atas udara, jalan atas hayat. Jangan tengok orang terbang terus kita kata dia wali. Tak, kemungkinan dia buat latihan. Latihan ringan badan sampai dia boleh terbang. Boleh jadi. Kerana amrun qariqul adah ni, perkara mencari adat ni boleh berlaku kepada siapa saja. Boleh jadi berlaku. Tapi karamah hanya berlaku kepada para wali Allah Ta'ala. Karamat berlaku pada walinya. Dan karamat juga adalah perkara mencari adat juga. Jadi perkara mencari adat yang berlaku kepada para wali, itu dipanggil karamat. Mencari adat berlaku bukan kepada wali, maka mungkin disebabkan kerana dia melakukan riyadah, latihan-latihan yang sebagainya. Jadi bila Sayyidina Umar kata macam tu, Yahudi tadi kata macam tu, Sayyidina Umar kata apa dekat dia? "Wahai fulan, alangkah baiknya kalau kamu masuk Islam, kamu akan dapat lebih daripada tu lagi." Maka kata lelaki tadi, "Bagi masa kat saya 3 hari. Saya tengok balik." Lepas 3 hari Sayyidina Umar mai jumpa, dia kata, terus dia iklankan asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam dia pada waktu tersebut. Sayyidina Umar kata, "Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam?" Dia kata, "Selama 3 hari saya meletakkan Islam di depan pada waktu tersebut untuk saya masuk, dan saya dapati nafsu saya paling tak suka dengan benda tersebut. Maka saya tahu ini yang terbaik." Faham tak? Lepas kan dia kata, "Saya akan buat benda yang bercanggah dengan nafsu saya. Kalau nafsu saya suruh buat, maka saya akan bercanggah dengan. Kalau nafsu saya tak mau, saya akan buat. Saya dapati nafsu saya paling tak suka dengan Islam. Maka saya tahu ini yang terbaik. Maka saya masuk Islam." Dan Sayyidina Umar kata, "Itulah yang terbaik bagi kau. Masuk Islam lepas tu." Faham? Ni yang pertama. Itu perkara pertama, dapat kejayaan. Yang kedua, jauhkan kita daripada mengikuti dunia. Dan jangan terpengaruh dengan dunia dan isinya. Yang ketiga, jangan kita tertipu dengan fitnahnya syaitan, dengan waswasnya syaitan. Jangan terfitnah dengan perkara tersebut. Yang keenam, yang keseterusnya, yang keempat apa dia? Jangan kita
terbalak ataupun berteman dengan teman yang jahat. Jangan berteman dengan orang yang jahat. Maka tidak berteman dengan yang jahat. Tidak pengaruh dengan syaitan dan waswasnya. Tidak mengikuti dan pengaruh dengan dunia dan zinahnya, dengan dengan perhiasan dunia. Yang keempat, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka keempat ini adalah kejayaan yang sebenar yang diperolehi oleh seseorang di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk pada ahwalul musyrikin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ila ayat tsaniyah. Betul, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ini cerita berkenaan dengan golongan musyrikin pada minggu depan insya-Allah taala.